Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Ya. Tara. Okey. Macam mana hari ini? Hello. Selamat petang. Selamat datang ke rancangan Kanta Kelam. Salut. Bagaimana hari anda semua hari ini? Diharap lebih baik daripada semalam. Okey. Saya nak update sikit lah tentang COVID-19 di Malaysia pada hari ini. Hari ini COVID telah mencatatkan 6,437 meningkat dari semalam. Manakala pula di Sarawak 242 kes. Diharap kita semua sama-samalah menjaga SOP, patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan setiap hari supaya kita mampu hidup seperti dulu atau paling tidak pun dalam norma baru yang lebih selesa tanpa terkurung macam sekarang. Sedih. Jadi okeylah. Hari ini saya tak buat perkongsian kisah hantu, kisah seram macam yang terdahululah 2 episod yang lalu. Okey, hari ini saya nak buat kelainan sikit. Saya nak bacakan beberapa kisah, iaitu perkongsian kisah jenayah yang tak terpecahkan sehingga kini. Ada kelainan sikit kan? Ini satu daripada percubaan baru saya. Saya harap ini pun dapat disambut dengan eloklah daripada para penonton yang tengah menonton saya sekarang. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi memilih Kanta Kelam sebagai hiburan anda setiap hari ya. Baiklah. Sebelum itu biar saya set up sikit dulu sebab saya nak buat perkongsian untuk cerita pertama kita, kes pertama kita. Okey, sekejap . Sekejap. Ni masih belajar ni. Sekejap ya. Saya tengah klik ni. Okey, nampaknya sekarang kita dah bersedia untuk perkongsian pertama kita, iaitu okey, inilah kisah pertama kita. Anda pasti kenal dengan wajah ini kan? Bagi penggemar kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram, pasti gambar ini menjadi
pasti anda kenal dengan gambar ini. Beliau ataupun dia ni yang bernama Elisa Lam, ataupun nama penuh beliau adalah Lam Ho Yi. Okey. Di sini saya ingin bacakan sedikit saya ingin menceritakan sedikit biodata tentang Elisa Lam ini. Jika anda pernah, saya rasa pernah anda lain yang tu pernah tahu bahawa Elisa Lam ini pernah menggemparkan jagat dunia dengan apa yang kita panggil kes yang misteri. Tapi sebelum itu, biar saya atur sedikit lagi setting saya. Sekejap. Okey. Nampaknya tak apalah, biarlah. Okey, tanpa membuang masa sebab saya masih baru dengan sistem ini, saya pun masih belajar. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Okey. Okey, tanpa membuang masa. Okey, mendiang Elisa Lam ni, dia telah dilahirkan pada 30 hari bulan 4 tahun 1991 di Vancouver, Kanada. Beliau telah dilaporkan hilang di Los Angeles, California, iaitu di US, Amerika Syarikat, pada 31 hari bulan 1 2013. Pada masa itu beliau berusia 21 tahun. Beliau dijangkakan mati pada 1 hari bulan 2 2013 bertepatan dengan usia beliau pada masa itu adalah 21 tahun di Hotel Stand on Main. Asalnya nama hotel ni adalah Cecil Hotel. Hotel bajet ini untuk perkongsian sekejap lah ya. Okey, hotel bajet ini dibuka pada tahun 1924, 20 hari bulan 12 1924. Pada asal dia, nama hotel ini adalah Hotel Cecil, tapi setelah banyak kisah-kisah seram dan kelam yang berlaku di hotel itu, untuk menghilangkan sejarah buruk daripada hotel ini, mereka telah menukar namanya kepada Stand on Main Hotel. Nanti saya akan buat satu video. Saya akan gali lebih lagi tentang sejarah hitam Cecil Hotel ni sebelum dia bertukar menjadi hotel Stand on Main. Okey. Kita kembali kepada kisah si Elisa Lam ni ya. Okey. Beliau dikatakan mati lemas dan badan beliau ditemui pada 19 hari bulan 2 tahun 2013. Inilah antara gambar hotel itu tadi. Okey. 2013 di 2013 di hotel tersebut, selepas hampir 3 minggu beliau hilang, dan beliau hilang setelah beliau menginap di hotel berkenaan. Pekerjaan beliau ni masih pelajar, penuntut. Beliau ini adalah penuntut di University of British Columbia.
Okey, kita kembali, kita teruskan ke bahagian kronologi dia. Pada 19 bulan 2, tubuh tanpa nyawa Elisa Lam dijumpai di dalam tangki simpanan air di atas atap hotel ini. Ini adalah gambar sebenar ya. Gambar sebenar masa dia orang mengambil mayat si Linda Lam di dalam tangki ini. Bukan menjadi satu benda yang pelik. Kenapa dia masuk dalam tangki ini? Okey, nanti ya, sabar. Mengikut aluran ceritanya, staf maintenance menemui badan Elisa Lam di dalam salah satu tangki air yang ada di gambar ni. Setelah mendapat aduan daripada beberapa penghuni hotel itu yang lain. Mereka mengatakan tekanan air rendah dan ada yang mengadu air berbau busuk dan berwarna hijau. Okey. Kemudian mereka pun buat pihak maintenance ini pun naik ke atas dan cuba untuk melihat apakah permasalahan yang di atas. Di situlah mereka menemui badan tanpa nyawa Elisa Lam. Pihak polis LA telah menjalankan siasatan yang meluas 5 hari sebelum jasad Elisa Lam ditemui di dalam tangki ini tadi kan. Okey. Dan pihak polis LA iaitu Los Angeles telah mendapat satu rakaman kamera yang telah dipasang di dalam sebuah lift yang menunjukkan keberadaan terakhir Elisa Lam pada masa itu. Okey. Di sini saya ingin kejap ya. Di sini saya ingin menunjukkan perkongsian sedikit ya pada anda semua. Sekejap saya nak buka ni. Baru betul. Okey. Di sini saya nak menunjukkan sedikit video daripada Elisa Lam ni. Kejap ya. Okey, biar kita tengok dari mula ya. Okey, seperti yang saya cakap tadi, pihak polis daripada balai LA telah mendapat rakaman ini daripada salah satu daripada lift yang terdapat di hotel berkenaan. Jadi mereka klip ini diorang telah sebarkan untuk tontonan ramai yang menunjukkan kali terakhir kita dapat melihat si Linda Lam ini masih bernyawa. Masih bernyawa lagi. Okey, sama-sama kita lihat ya. Di dalam rakaman tersebut, Lisa Lam seperti sedang berbual dengan seseorang ataupun sesuatu. Tengok.
Dia seperti berbual dia macam menanti seseorang. Tapi kita tak dapat lihat apa yang dia tunggu, apa yang dia gapai, apa yang dia berbual dalam tu, sebab kita tak nampak apa yang dia nampak. Itu yang menjadi tanda tanyanya tu. Banyak yang beranggapan bahawa kes Linda Lam ini dengan kejanggalan yang ada dalam video ni, banyak yang menganggap bahawa kes ini ada kait rapat dengan tenaga negatif, tenaga gaib yang ada di dalam hotel tersebut, kerana hotel itu memang cukup terkenal dengan sejarah hitamnya sebelum ia ditukar nama. Sebab kalau ikutkan sejarah, hotel ini memang masa dia bernama Cecil tu memang banyak kes yang kurang elok terjadi pada pengunjung yang datang. Okey. Keadaan Lisa Lam meninggal dalam keadaan bogel juga menimbulkan tanda tanya. Semua pakaian dan barang-barang peribadi beliau ada di dalam tong yang tadi, yang kita tunjukkan gambar tadi tu, ada dalam tong tu, berada di sisi beliau. Cuma pakaian tu beliau tak pakai, dia bogel dalam tong air tu. Itu satu masalah. Satu lagi masalah dia, macam mana dia boleh masuk dalam tong tu, sebab lubang untuk masuk dalam tong tu tak besar. Itu satu lagi, kunci untuk naik ke atas cuma ada pada orang-orang maintenance saja, cuma ada pada pihak hotel saja. Dia tak mungkin dapat naik sebab pintu di situ memang ada macam jeriji dia sendiri. Tak semudah yang kita tengok nak naik, nak masuk lagi. Macam mana dia boleh tutup lagi tu dari luar? Sebab masa maintenance tu check dalam tangki tu terkunci dari luar, bukan terkunci dari dalam. Itu yang menimbulkan misteri di kat situ. Okey. Ia memerlukan masa lebih kurang 4 bulan lebih selepas beberapa kalilah penangguhan untuk mengeluarkan otopsi beliau. Dalam laporan tersebut, tiada sebarang kesan luka ataupun tanda-tanda kekerasan yang telah berlaku yang boleh menyebabkan beliau kehilangan nyawa pada hari itu. Dengan ini, Linda Lam disahkan meninggal atas satu dasar, iaitu kemalangan. Kesian Linda Lam. Okey. Saya tak tahulah macam mana nak rasa ni. Sebab perasaan saya sekarang ni macam bercampur aduk tau. Dia macam macam mana nak cakap dalam sedih, tapi pada masa yang sama saya geram, pada masa yang sama saya pelik. Tapi sedih banyak lagi lah, sebab tadi masa saya buat cerita ni, masa saya research pasal benda ni, saya dapat rasa apa sebenarnya yang terjadi dengan Islam ini.
Kita tak mungkin sesenang itu dia nak membunuh diri. Jadi begitulah serba sedikit tentang kes kematian di Selam yang penuh dengan misteri. Tiada siapa yang tahu siapakah yang telah menghilangkan nyawa di Selam dan bagaimana mayat beliau boleh masuk ke dalam tangki air. Tangki air tu betul-betul heran. Dah lah di atas atap hotel tu lagi. Semuanya masih misteri dan kelam. Jadi inilah akhirnya cerita untuk Lee Selam. Salam Kanta Kelam. Salut. Okey. Saya masih macam mana cakap? Masih speechless pasal si Linda Lam ni. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Masih belum move on lagi untuk kes Linda Lam ni. Saya harap roh beliau dalam keadaan tenang. Dan cukuplah benda macam ini terjadi. Kesian dengan beliau. Dia bukan orang sembarang. Dia seorang penuntut yang bijak. Tapi apa boleh buat, benda macam itu dah nak jadi kan. Okey. Sekali ini kisah terakhir, perkongsian kes yang tak terpecahkan terakhir untuk malam ini, iaitu kisah kes Black Dahlia atau Elizabeth Short. Okey. Okey, tanpa membuang masa ya. Biar saya menceritakan tentang satu lagi kes yang tak terpecahkan hingga kini, walaupun banyak konspirasi yang telah diperkatakan tentang kes ini, iaitu kes Black Dahlia, ataupun saya lebih panggil dalam ni, saya akan gunakan istilah BD, stand for Black Dahlia ya. Saya tak akan sebut nama betul ya, iaitu Elizabeth Short. Saya akan guna BD. Okey, inilah wajah beliau dulu. Biar saya ceritakan serba sedikit pasal beliau terlebih dulu ya. Okey. Beliau dilahirkan pada 29 hari bulan 7 1927 di Hyde Park, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Beliau merupakan anak ketiga daripada 5 beradik. Beliau telah disahkan hilang pada 9 hari bulan 1 1947 pada usia 22 tahun. Di Los Angeles, California,
Amerika Syarikat. Dan jasad beliau telah dikuburkan di Mountain View Cemetery, Oakland, California. Kerjaan terakhir beliau iaitu seorang bar attendant ataupun pelayan di restoran. Okey, biarlah saya bawa ke kronologi kisahnya pula ya. Dia mendapat julukan Black Dahlia sebab beliau ni berambut hitam yang panjang, dan pula kerana pada masa itu cerita mana ni sekejap okey, dan pada masa itu cerita yang bertajuk The Blue Dahlia tengah hangat ditayangkan. Pada 15 Januari 1947 di Leimert Park, Los Angeles, California, mayat BD dijumpai di dalam keadaan yang sangat ngeri. Saya minta maaf, dekat sini saya cuma boleh kongsi satu gambar saja masa dia tengah dijumpai itu, iaitu gambar ini. Ini saja yang saya sanggup nak kongsikan dekat sini. Kalau anda boleh type nama dia kemudian bersepah gambar dia. Tapi saya tak sanggup untuk share gambar tu dalam rancangan ni sebab saya rasa macam tak sesuai lah untuk saya share dalam rancangan ni, gambar ni. Okey, biar saya kembalikan ke sini. Kenapa mayat beliau dikatakan ngeri? Ini kerana mayat beliau telah dipotong kepada dua bahagian bermula dari paras pinggul. Mayat beliau telah dijumpai oleh seorang yang tengah bersiar-siar dengan anak perempuannya yang berusia 3 tahun, iaitu Betty Bersinger. Pada masa itu mengingatkan bahawa mayat yang kita nampak tadi itu adalah manikin, patung. Tapi setelah beliau melihat dengan lebih dekat, baru beliau tahu bahawa itu adalah mayat. Dan beliau terus membuat panggilan telefon ke polis tempatan untuk memberitahu apa yang telah beliau jumpai pada pagi itu. Pagi itu lebih kurang dalam pukul 10 lah. Si Betty ni terjumpa dengan mayat si BD. Okey, mayat BD ni bukan saja dipotong dua tau. Bukan saja dipotong dua dari paras pinggul, tidak. Dia diperlakukan dengan lebih teruk lagi. Lagi. Biar saya ceritakan sedikit apa yang terjadi dekat dia. Okey. Malahan bahagian mukanya turut dikoyak macam mana cakap tu, macam Joker yang macam ni, supaya dia bentuk dia, supaya muka dia macam dia senyum. Tapi dia orang sobek kan, kalau dalam bahasa Indonesia dia orang panggil sobek. Kalau dalam bahasa kita ni saya tak dapat kecap sekarang lah. Jadi dia macam dipotong mulut dia tu supaya bentuk macam senyum lah, macam mulut Joker lah. Senang kita nak tangkap. Dan senyuman ini ada nama tau. Senyuman ini adalah senyuman Gloss Glow. Ada nama senyuman tu. Okey, kesan potongan pada badan BD ni telah dibersihkan sebelum dia dihantar ke taman tersebut. BD mempunyai beberapa kesan luka yang lain selain daripada koyak di bahagian sini tadi. Dia punya, sorry to say saya minta maaf dulu, dia punya payudara kena potong sebelah, dan bahagian paha dia yang dipercayai di situ ada kesan tatu telah dipotong.
Itu di antara kesan-kesan luka yang ada. Okey. Dan apa tu? Setelah mayat dia dipotong tadi dari paras pinggul ke bawah dipotong, okey. Bahagian atas dan bahagian bawah ni dia orang susun cantik. Tak jauh, dalam jarak 1 kaki masing-masing. Lepas tu dia punya usus dia susun cantik, kemas di bahagian bawah pinggul dia. Lepas tu mayat tersebut telah diposisikan dengan keadaan yang telentang, tangan satu dekat dada, satu melentuk ke atas macam ni. Lepas tu dia punya kaki dia terkangkang luas. Itu posisi dia pada masa itu. Dan pihak detektif yang datang ke tempat kejadian telah menjumpai satu karung simen yang mengandungi cecair darah di tempat kejadian. Dan mereka juga menemui bekas tumit kaki. Selain itu, kesan tayar kereta pun ada mereka jumpa pada masa itu. Okey. Setelah mayat BD ni dibawa ke hospital, dia pun dilakukan otopsi. Hasil otopsi mendedahkan BD mempunyai ketinggian 5 kaki 5 inci dan 52 kg berat badan dia. BD bermata biru, berambut coklat gelap, tetapi gigi dia agak rompong pada masa itu. Juga terdapat kesan luka atau kesan lebam lah di pergelangan tangan, buku lali kaki dia dengan leher. Bermakna, kalau tak silap saya lah, beliau telah diikat di kerusi macam ni dan tangan dia terbalik, ada tali dekat sini, lepas tu tali dia kat kaki. Mungkin beliau mungkin beliau dibunuh di kerusi tu juga, mulut dia dikoyak masa tu juga, dia punya tu pun dipotong masa tu juga. Memang biasa, teruskan dululah. Okey. Tengkorak BD tak pecah. Okey, tengkorak dia tak pecah. Walau bagaimanapun, dia mempunyai sedikit kecederaan ringan lah di tengkorak dia, bahagian depan dan kanan kulit kepala dia ada pendarahan sehingga menyebabkan pendarahan dalaman, dan ini juga dikira sebagai punca kematian beliau. Kesan daripada pukulan itu terhasil daripada sesuatu objek yang tumpul. Kejadian ini benar-benar telah mencalarkan nama baik BD yang telah cuba sedaya upaya untuk berusaha menaikkan namanya di Hollywood pada masa itu, sehingga kan ramai orang memanggil BD ini sebagai wanita rakus yang mengejar glamour di Hollywood Bollywood. Sebab pada masa beliau terakhir dijumpai pada malam itu, beliau menggunakan pakaian yang agak seksi sehingga kan orang memanggil beliau sebagai pelacur. Tapi kita tak tahulah apa sebenarnya motif beliau. Dalam masa yang sama, saya pun pelik dengan dia orang ni. Padahal banyak juga yang mengaku yang dia dah bunuh si BD ni. Tapi polis tak dapat kaitkan lah. Tak dapat nak kaitkan mereka dengan kes ini sebab tak ada bukti yang boleh dikaitkan kepada mereka pada kes ni. Saya pun tak tahulah kenapa mereka boleh nak mengaku adakan mereka, sebab kes ni dulu memang popular. Jadi mungkin mereka nak populariti daripada kes ni, jadi berebut-rebut mengaku yang dia yang bunuh si BD ni. Teruklah.
Okey, sedikit lagi ya. Pembunuhan BD ini tidak dapat diselesaikan telah menimbulkan banyak spekulasi. Sejurus menyumbang kepada bilangan suspek yang banyak. Beberapa buku, adaptasi filem dan televisyen pun dibuat. Pembunuhan BD ini merupakan satu kes pembunuhan yang tertua yang tak dapat diselesaikan di dalam sejarah Los Angeles. Salam taziah buat BD. Okey. Saya nak tarik nafas sikit. Turun, tarik, turun. Sedih lah dengan kisah ni. Tapi seronok kita, sebab saya buat ni tadi. Saya rasa seronok. Bukan seronok saya tengok orang mati, tak. Saya masih okey. Walaupun PKP ni saya masih okey. Jangan takut, saya belum gila lagi. Saya seronok sebab dengan saya mengkaji benda macam ni, otak saya akan lebih berfikir tau. Dia tak beku. Saya tak just fokus dengan satu benda je. Sebab jenis saya tak boleh fokus dengan satu benda. Saya nak macam sentiasa macam ada sesuatu yang boleh macam untuk wake up me lah. Itu saya pun tak tahu macam mana nak cakap lah. Okey ya. Untuk nanti, untuk part konspirasi BD ni, saya tak janji bila saya nak buat, tapi saya akan buat selepas saya buat penelusuran. Sebab setakat yang saya baca tadi, banyak insan-insan yang dekat dengan dia yang terkait, dan seorang insan itu sangat tersangka dalam kes ini. Tapi bukti tidak dapat menunjukkan bahawa dialah pembunuh sebenar dia. Tapi dia punya clue tu memang dah ada dah. Memang dia orangnya. Tapi bukti yang sebenar dia belum ada lagi. Jadi biarlah saya jalankan kajian saya sendiri dulu. Selepas itu baru saya keluarkan satu versi yang khas hanya untuk BD saja, iaitu Black Dahlia. Okey. Diharap semuanya terhibur dengan perkongsian kali ini. Rancangan Kanta Kelam memang bukan saja berkisar tentang cerita hantu saja, betul. Saya juga akan memasukkan kisah-kisah yang begini untuk maklumat tambahan pada anda semua dan pada saya juga. Okey, akhir kata, maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan kepada anda, sekadar hiburan dan menambah ilmu kepada anda, dan jalankan kajian anda sendiri jika anda ingin lebih kepastian. Dan pesanan terakhir saya iaitu tetap patuhi SOP. Kita semua masih belum menang lagi. Sasaran kita bawah 4K. Stay safe. Salam Kanta Kelam. Salut. Terima kasih kerana memilih saluran Kanta. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.